masalah. Apa yang berlaku? Ramai yang tak puas hati. Dia kata, I paid 30,000 for this. How come they just paid 20,000? They got the same. Oi, boleh tahan orang tu sini. Serius dah, serius tu. Translate sikit. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku? Terpaksa letakkan penghadang untuk tempat makan, untuk differentkan dia. Allah. Saya pergi tempat tu. Saya kata, tuan ustaz yang tugas untuk jaga pakej intan belian ni. Saya pun tak tahu nama pakej tu. Saya balun je lah. Dia kata, Syekh jom makan. Kawan-kawan kita semua yang tugas ni kawan-kawan ni. Pasal kita sama-sama muzakarah haji. Kata, Syekh jom makan tempat nak. Pergi. Ayat kita sana tak ada masuk, sana tak ada masuk. Sana ada kes sikit kata dia. Jadi makanan tu, lauk tu dipisahkan. Lauk lama. Lauk tu pisahkan. Jadi serve di sini lain sikit, serve sana lain sikit. Kalau kita kata, Ustaz, kita tak dapat spek kita. Okey, itu mungkin hak kita. Tapi kalau kita jadi berlaku, spek dia dapat, tetapi orang lain dapat lebih. Dapat tak tuan-tuan? Tu saya kata, tuan-tuan, kita kena ingat, jadi pergi haji ni, kita bukan jadi tetamu. Tetamu, kita bukan tetamu hotel. Sebab itu tetamu haji duk pakai sekarang ni, Duyufur Rahman, tetamu Ar-Rahman. Tu Rabbul Kaabah, Tuhan Kaabah. Tapi kita banyak rasa kita ni tetamu hotel. Sebab itu yang kita sibukkan hotel. Saya bukan kata tuan-tuan tak boleh minta, itu hak tuan-tuan. Tapi ada masa keadaan apa yang kita fikirkan, dia tidak seperti mana yang kita jangkakan. Betul tak? Tak sebenarnya. Sebab itu saya kata tadi, mental dan fizikal. Okey, leave it. Okey, ya, tak payah. Sekarang ni itu perkara kedua, lain kali kita cerita dengan pihak. Sekarang ni kita selesaikan dulu haji kita. Tu penting tu. Dua orang. Jangan dua-dua. Bang, you tengok bang, I told you already. Oh, so isteri pula, suami maka I told you. That's why. Yes, I agree. Tapi, dia berdua pula. Gasak. Dia gasaknya orang. Akhirnya, ini yang kita takut. Bila Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran tentang orang yang pergi haji ni tuan-tuan. Kata Allah Ta'ala, orang yang pergi haji, Allah kata, jangan dia melakukan fusuk. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Mana orang pergi haji, dia jangan melakukan fusuk, rafas, jidal. Ini sudah belajar oleh dah kan. Jidal ni tadi tu lah. Saya punya hotel apa? Saya punya hotel. Kata para ulama, even kita betul. Sebab tu kita kata, kenapa ulama kata begitu? Pasal, tu saya kata tadi, barangkali itu kita tak boleh tau. Memang kita tak boleh. Ini ujian ke? Ini betul ke? Ini macam Piramli lah. Cobaan. Ini betul-betul cobaan. Tak suruh. Tuan-tuan, saya bagi tahu ni supaya kita boleh setting minda kita. Dan kita boleh bincang sama-sama sebelum nak tidur ya. Mungkin dia ambil package. Tuan-tuan pergi semua dengan muasasah ke? Semua package kot. Dia muasasah. Muasasah memang tak ada banyak tanya lah, kan? Tapi jangan tak ada banyak tanya tu maknanya tak ada masalah tuan. Masalah juga. Sama je. Kadang muasasah pun dia komplain juga orang package. Election. Semua. Kita jumpa macam orang lah tuan-tuan senang cerita. Lepas tu kita just sharing lah. Tuan-tuan apa saya sebut ni tuan-tuan akan tengok nanti. Betul atau tidak apa yang saya cakap. Tuan tengoklah. Tapi itulah saya nak sebut tadi. Sebab itu penting persediaan mental. Sebab itu mental bukan maknanya kita just nanti nak buat ibadah ini. Tak. Kita nak jaga kita punya yang boleh merosakkan haji kita ni. Sebab itu orang pergi haji, yang orang sibuk nak kejar ni haji apa? Mabrur. Orang sibuk belajar kan, haji mabrur, kita kena buat pastikan rukunnya cukup. Banyak orang belajar tu, hendaklah kita buat begini. Tapi kita kadang-kadang tak pernah melihat yang membatalkan haji mabrur. Yang membatalkan tu, kita hanya fikir bagaimana nak buat, nak dapat. Yang membatalkan, akhirnya tanpa sedar kita buat dan kita batalkan.
Saya pernah alami satu musim tuan-tuan. Saya terlupa sama ada musim umrah tu atau haji ketika tu. Pasal masa tu umrah mungkin umrah Ramadan atau mungkin haji. Pasal orang terlampau crowd. Tuan-tuan kena ingat, Mekah ni bila musim haji, tuan-tuan jangan pelik kalau harga kereta nak pergi Tanah M 100 rial. Walaupun biasanya bayar 15 rial, 100 rial. Satu ketika tu saya duduk di bukan tempat yang biasa orang Melayu duduk. Ni masa kami di universiti. Jadi bila nak balik ni tuan-tuan, kami boleh jalan kaki, tak ada masalah. Bila kenderaan dah semua tak nak ambil harga biasa, selalu 1 rial. Naik pick up ke naik kereta, dia sumat 1 rial pergi ke tempat kami ni. Ni sebelah hujung tempat orang yang orang Melayu tak pernah duduk lah. Kami student, kami duduk mana-mana je. Jadi kemudian sementara nak tunggu kenderaan ni, ada satu orang makcik Mesir. Dia nak lintas jalan ni tuan-tuan, tu divider jalan tu, dia tak boleh langkah, dia kena panjat. Badan besar gitu. Jadi kita tengok, perhati, saya pun kata dengan sahabat, saya kata, saya rasa kita tunggu makcik ni lah. Bila tunggu makcik, tanya makcik ni, yelah dia boleh cakap Arab kan? Cakap Arab, nanti dia kata nak balik. Okay. Tahan kan? Makcik ada duit tak? Tak ada duit. Ada serial. Ada duit tak makcik? Serial. Tahan teksi, semua minta 20 rial. Satu orang 20 rial. Selalu pergi serial, dia minta hari tu 20, 5, dia dapat 100. Tuan-tuan, pagi lepas tak nak lah kali bila tengok kat makcik ni. Kami pula masa tak ada. Akhirnya tak boleh handle lah. Tahan. Naik 20. Dalam tu, yelah kita boleh cakap Arab. Maklumlah, konon-konon kita balun driver teksi tu. Insaf dia dalam tu. Kita, ini orang tua, kau boleh buat macam ni, kau tahu tak macam mana dia payah bawa sampai. Mana tempat dia ni hotel dia? Turun. Makcik tak payah bayar. Tahu makcik tak payah bayar. Pasal dia dah hisap dah tadi. Serial, kami boleh tolong bayar. Rupanya tuan-tuan, habis makcik turun, dia kata kau tunggu apa? Dia kata kami bukan duduk sini, kami depan. Tak, kau orang pun turun juga. Dia kata, saya pun pula ni. Tak, turun, dia kata, ni taksi aku. Tak, kita dah janji tadi. Tak, aku pun tak nak duit kau, ni taksi aku, kau turun. Rupanya dia punya insaf tu memang dia tak tahan, sakit telinga betul dengar. Semua. Tapi saya nak sebut juga, kita buat benda tu bukan benda salah kan. Dia nanya orang. Tapi tuan-tuan, lepas pada itu berterusan. Saya ingat masa tu umrah, sampai umrah yang seterusnya baru kita rasa lega. Sampai umrah seterusnya kita pergi sekali lagi, baru saya rasa lega. Walaupun tujuan kita nak menolong orang. Nampak? Betul saya pesankan tadi. Allah Ta'ala sebut fala rafatha wala fusuqa tu. Maknanya jangan wala jidal tu. Jangan betul sekalipun tak payahlah nak balah, tak payah. Lain kali kita cerita. Tapi janganlah tuan-tuan pula bila kita pergi kedai dibalikkan duit kita patut balik 50 rial, dia balikkannya serial, kita kata malah nak balah lah. Yang buat kerja kaya dia. Tak, ini kita cerita tadi kalau benda yang boleh kita tak apalah, apa kata orang, let go. Tu dia. Betul lah tu. Kan panah betul bilik ni. Memang panah tu. Saya rasa kena buka lah jubah ni. Dia jubah pula. Memang betul-betul panah ni. Sebab itu saya sebut tadi mental. Itu berkait dengan mental. So kena get ready. Sebab itu saya kata, kita kalau boleh tengok tuan-tuan ni, apa sebab kita disuruh bawa mahram tu? Tak. Apa sebab disuruh bawa mahram? Sebenarnya macam tak pakai mikrofon pun, kan? Apa sebab disuruh bawa mahram? Untuk jaga. Lagi? Teman ni, dia juga untuk mengingatkan kita. Paling penting ni. Dia juga untuk mengingatkan. Jangan kita ingat untuk jaga je. Tak jaga mana buka. Percayalah saya cakap. Bang, sampai di Mekah awak izinkanlah saya ke mana-mana bang. Itu dia izin lamsam dia panggil. Percayalah. Tanya. Kan? Dia kata, Ji, mana rumah? Tak, saya dah izinkan dia sepanjang di Mekah ni. Pandai dia bawa diri dengan kawan. Senang aja. Kalau tahu macam tu daripada awal, tak usah bagi pergi lelaki tu. Tak, nak cerita dia, isteri atau suami kita ni sebagai mengingat.
Jangan isteri dan suami dia dua-dua sama 2 kali berat. Faham? Sama 2 kali. Sebab tu kita bila malam nak tidur tu, ya, saya ni awak tahu mulut celupar, kan? Jadi kalau kat Mekah tu awak ingat-ingatkan saya. Bukan Mekah ni nak pergi ni awak ingat-ingatkan saya. Gitu. Isteri pun begitu juga. Bang, kalau nak ikut saya lagi celupar pada awak. Dua-dua terus tu. Ya tu. Tak, dia kena begitu. Kena ingat. Satu, dia, suami kalau tengok isteri macam tu, dah. Ya, tenang. Sabar. Nanti kita bincang. Kalau isteri lihat suami begitu, dia kena tenangkan, tuan-tuan. Kalau tidak, kita akan sama-sama merosakkan kita punya haji kita. Sebab ini peluang Allah Ta'ala bagi. Ya, lebih-lebih lagi yang buat kali pertama. Ada yang buat kali kedua, tuan-tuan. Saya rasa ada orang kali kedua. Ada kali kedua? Haji kali kedua? Ada kan? Ada. Yang kali pertama, ini haji wajib. Lepas pada tu sunat lah, tak pakai dah. Macam mana haji kita sekarang, itulah yang akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua besok, kita repeat, buatlah sempurna macam mana pun. Tetap yang pertama dikira wajib. Tak ada. Ya Allah, aku rasa yang kedua ni lagi bagus. Aku kira yang kedua ya. Ini kan nak sambil kuih kek mana yang paling elok ni tadi. Yang pertama itu wajib. Itu kita buat sempurna. Sama juga kalau kita umrah kali pertama buat, do the best. Buat yang terbaik. Itu yang kali pertama. Tapi ingat, bukan sesuatu yang mudah. Mental. Physical, tuan-tuan, kadang-kadang saya rasa physical main peranan, tapi sebenarnya mental lebih penting. Saya ada satu orang jemaah tahun 2009. Dia ni baru baik daripada lumpuh penyakit saraf. Jadi dia memang jalan tu agak sihit sikit kaki dia. Jadi isteri dia ni sediakan kursi roda. Saya banyak-banyak jemaah tu, saya dengan dia lah. Muda lagi. Bukan pasal isteri dia muda. Saya rentan dia. Saya tengok dia kesian. Kan saya pun follow dia lah. Mak dia pun ada. Mak tu dia jadi tolak. Lama dia kata, Ustaz jalan dulu Ustaz. Slow ni kami. Okey, saya kata saya jalan, saya tunggu tengah jalan. Pasal nak tengok jemaah lain. Lama dia sampai. Tuan-tuan, dia sampai. Memanglah lambat. Sebab yang menolak tu laki dia. Faham tak faham? Memanglah lambat. Isteri dia yang elok tu duduk kat dalam kursi roda. Suami tu tolak. Saya kata, Ji, ni apa cerita pula? Orang perempuan dia kata, Ustaz, saya dah kata dah tadi, dia tak nak. Dia nak juga, dia tolak saya. Kata suami Ustaz, saya dah lama orang tak dapat berjalan. Tu. Saya ingat tuan, memang touching lah. Saya rasa Allah Akbar. Kan? Tapi saya kata juga dengan bini dia, kata, bangunlah kak, biar saya yang duduk. Tapi maknanya tak sebut tu lah tuan. Sebab tu kalau orang kata fizikal, saya nak bagi tahu tu satu benda. Sebab orang kadang-kadang banyak sebut, kau hati-hati jam, kau ni kecil mati. Tak, itu bukan isu dia. Di sini. Itu yang paling kuat. Saya pernah ada satu tahun tu 7 orang dialisis punya pesakit lepas pergi haji. Tak boleh. Dialisis tak boleh pergi haji. Tak boleh. Diharamkan. Pasal dia akan memudaratkan dia. Sebab bila dia berada pada hari Arafah, dia akan berada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5 hari. Dan mungkin dia akan pergi kepada 6 atau 7 hari. Dia tak akan buat dialisis. Bahaya. Tuan-tuan, biru kawan tu. Memang betul. Kebetulan ayah kawan saya. Kami bawa dia. Dan naik kelabu dah bapak dia. Pasal dia tak cuci darah. Sebab tu tak boleh. Tapi nak cerita ni, orang sakit boleh sempurna. Kalau kita yang elok ni, smart lagi, boleh pakai tie, nampak kalau duduk ada orang kiri kanan, ada kipas, boleh orang percaya lagi. Faham? Faham ke tak faham? Lambat faham ni saya. Duduk, ada orang kiri kanan, ada tukang kipas. Mana duduk atas pelamin. Yang perempuan pun tak faham-faham apa benda pula kipas juga. Tak, mana tuan-tuan, kalau kita yang elok ni tak boleh sempurna, malam. Tu saya kata tadi, mental. Kita kena sentiasa. Dia mental ni tuan-tuan. Dia bukan soal mental tu orang nak pergi Gunung Everest mesti macam tu nak naik ke. Tak. Yang penting kita sentiasa, kita letakkan apa kita punya guide dia.
Itu mental kita. Kita setting dah mental kita. Ya, kalau besok beg hilang macam mana? Okay bang, plan. So itu bila kita ada plan, mental kita get ready dah. Kan ada plan A, plan B. Kita kena semua possible. Everything is possible. Cakap betul tu. Asli. Apa benda pun boleh jadi. Barang hilang boleh jadi. Ada satu Pak Haji daripada Terengganu, saya ingat lagi. Beg hilang, dia beli habis semua 3,000. Orang kampung habis 3,000. Ustaz, ni je 3,000 yang ada. Kita kata, Ji, kalau dah beg hilang, belilah lain. Ustaz, beli beg boleh, baru 100. Barang dalam beg tu 3,000, mana nak cari duit? Dah habis dah. Itu untuk cucu, untuk apa semua. Satu beg tu semua untuk souvenir. Hilang. Daripada Mekah, beli kat Mekah habis semua, hilang. Saya kata, Ji, beginilah. Saya pun tak boleh buat benda. Benda dah hilang, kita nak marah pun tak guna. Tapi ni, berkat Allah Ta'ala bagi. Ni mental. Tak apalah Ustaz, cuba cari, kalau ada. Dia telefon pun berhati-hati je. Halo, start ke? Guana beg pakcik. Guana pakcik. Nampak gaya tak ada. Tak apalah. Walaupun isi dia nampak apa sikit. Pesan untuk cucu, tapi suami maintain kan. Tenang. Jumpa je. Dulu meriah betul makcik tu. Jumpa di Madinah tak meriah dah. Pasal beg hilang. Tapi masih boleh tahan tuan-tuan, mental. Dia tahan betul. Allah tak nak ganti tuan-tuan. Satu hari tu kami program, saya beritahu tuan-tuan, kita infakkan untuk pakcik. Dapat balik beli beg dan beli isi ni sekali. Jumlah lebih pula daripada 3,000 tu. Beli di Madinah. Tapi nak jadi cerita dia tuan-tuan, akhirnya Jumpa balik, tiba-tiba ada satu jemaah, Ustaz, ada lagi jemaah yang tak turun. Jemaah mana pula? Tak tahu ada beg dalam bilik. Bawa keluar. Ni beg siapa? Hot tu beg pakcik kata. Tuan-tuan, mental. Dia lulus. Saya kata, saya ingat lagi pocik tu pernah melupa pula. Saya kata pocik lulus. Allah yang tidur. Tapi jangan buat modal tuan-tuan. Suruh. Sabar. Tak jadi dua. Tapi ni betul. Ini benda hidup tuan-tuan. Contoh hidup. Saya nak tunjuk ini yang lulus. Yang fail ada. Tapi yang fail kita tak payah cerita lah. Sebab tu saya tak suka nak ceritakan benda yang ni supaya tuan-tuan jangan jadi lemah kan itu. So sebab tu saya kata tadi, persediaan mental itu berkait dengan soal niat kita tadi. Itu mesti get ready. 1. Cukup, tu dah rangkum. Berapa jam? Itu je pukul 4. Belum start lagi. Kan, itu saya kata tadi, memang 2 jam ni dah sampai dah yang ganti wakil. Cik yang belum. Sementara tunggu dia. Itu baru 1. Yang kedua tuan-tuan, yang saya nak pesankan, ni pesan-pesan dia, tausiah. Sebab saya tanya tadi, Cik Rapak kata dah kursus intensif. Mana lagi? Intensif pun sudah, perdana sudah, kursus haji 13 siri pun sudah. Kan? Kira-kira alim dah sudah. Itu belum tanya lagi berapa kali pergi kursus haji tuan-tuan. Belum tanya yang itu lagi tu. Saya Ustaz sejak 4 tahun yang lalu Amboi, tu dia 4 kali kursus haji. Tuan-tuan, saya nak sebut satu benda yang ini saya sebut sendiri dengan tamu haji. Masa muzakarah haji di Mekah, kita fail bab akhlak kita di sana. Saya tak tengok pun orang kita fail dalam bab ibadah. Cuma adalah sikit-sikit macam tahun sudah jemaah saya sendiri, itu pun kesilapan teknikal. Pertama kali saya jumpa mazhab sembahyang imam kat belakang. Itu teknikal. Tahu imam kat belakang? Kita sembahyang depan. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kata, tuan-tuan sembahyang tadi imamnya mana? Kata, ya tak ya juga. Tuan-tuan, mikrofon tu bunyi kat depan, imam tu kat belakang. Dia tak perasan imam tu duduk belakang. Sembahyang balik. Saya kata, tuan-tuan sembahyang balik. Hari Arafah tu, pagi, subuh, mana tahu. Kita sampai-sampai tengok ada orang sembahyang, semua ikut dia. Allahu Akbar. Ikut. Kita sampai kita tengok, dia orang ikut jemaah mana ni kata. Rupa dia ikut imam kat belakang. Lepas pada tu, saya beritahu dengan seorang sahabat ni, kata Ustaz,
kita apalagi Mission Impossible lah. Kita potong wayar tabung haji kat depan tu. Pasal speaker tabung haji duduk kat depan. Jadi orang ikut, speaker kan kat depan. Dia speaker depan, dia ingat imam kat depan, dia pun ikut. Elok je, buka kemah pula tu. Confident buka kemah. Bersambung kata dia, bersambung. Ya kalau bersambung sekalipun, imam kat belakang tak jadi. Itu satu masalah tu. Itu mazhab baru. Tapi dah betul kan lah, hari tu kita suruh semayang balik. Tapi yang saya nak sebut tentang soal akhlak ni paling berat. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, pertama bila Allah Ta'ala sebut apa? Fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Ni benda apa? Rafas ni maksudnya apa? Rafas ni tuan-tuan, perkataan yang menaikkan nafsu, senang cerita. Bukan perkataan lucah macam tu. Maksudnya bergurau-gurau benda yang menaikkan syahwat. Itu buat tenang. Sebenarnya nak cerita dia tuan-tuan, masa tu yang datang pelik-pelik tu. Tengok bini, macam mana bini aku boleh lawa kau kan? Lain macam lah. Dia minta maaf. Saya sebut ni kadang-kadang saya sebut kadang khusus haji tuan-tuan. Ada makcik-makcik ni. Ustaz, kami ni makcik yang mula-mula minta kunci bilik barakah ni orang macam makcik lah. Yang tu, dia macam ebek. Dia mula sekali. Yang canggih dia pergi minta. Laki tunggu kat lift. Dia pergi. Saya tunggu kat lift tu. Saya makcik tu seorang. Dia jumpa yang pegang kunci. Ustaz, makcik nak bilik barakah. Ustaz tu tengok, makcik dah minta tu siapa ni? Untuk makcik lah. Tengok berkata betul ke tidak makcik. Pakcik tu dalam lift. Let cover. Itu pun boleh bincang nanti lah tuan-tuan di rumah kan? Awak janji saya yang suruh saya pergi minta. Tapi tu saya kata tadi, itu suatu dia perkataan ni, dia memang subhanallah tuan-tuan. Itu saya kata tadi, kita pergi tempat lain, dia tak sama macam kita pergi ke Mekah. Tak sama kak, percayalah saya kata. Tahun sudah bukan depan macam dia memang minta kat saya kunci. Ustaz, kunci tu kunci. Kebetulan kita ada jemaah yang check out awal. Jadi kita pun tak ada nak jual bilik itu, kita bagi je jemaah. Siapa yang nak rehat-rehat, kita tak panggil lah bilik barakah. Tentu siapa nak rehat-rehat dekat bilik, nak berborak dengan isteri kat bilik, ada kunci. Bagi bahasa apa sikit lah kan. Bahasa kias. Datang betul. Saya ingat kot yang muda-muda datang kot. Macam Ustaz Syukri ke datang muda kan Ustaz. Orang muda padan lah Ustaz. Saya kata kan. Ini datang. Ustaz, kunci apa cik? Kunci bilik tu. Tak ni, kunci bilik tu lah. Saya pun pergi refer balik dekat staff kita yang pegang kunci. Tak ada Ustaz, dah ada orang ambil. Pulang, dah ada orang ambil dah. Kerja saya buat pergi ke sana. Dia sedang mengemah katil pula dah. Dia nak duduk berdua lelaki bini. Saya kata, Ji, bilik ni bukan untuk duduk terus. Duduk sementara saja. Bila saya masuk, rumah dia tersisipu dalam tu. Dia terpaksa bagi masuk lah saya guru mimik. Pasal kita nak bagi tahu bilik tu tak boleh ambil. Nak cerita dia tuan-tuan, bukan orang muda. Dia. Lepas tu kita jangan, tak ada Ustaz. Sebab itu dia masuk tu. Fala rafatha. Benda-benda tu kena jaga. Itu kita takut. Dia ada dua tuan-tuan. Satu, dia boleh dikira dam. Itu kalau dipanggil mukadimah jemaah. Itu tuan-tuan dah belajar. Satu lagi, dia masuk dosa. Dosa ni kadang-kadang dia SMS je. Dia duduk main dua tu gitu. Gidi, dah. Dia balas. Tak suruh. Dia tak ada buat benda. Dia mesej je. Mesej tu termasuk perkara rafas. Faham? Tuan-tuan. Faham tak? Kalau dia mesej bukan, jawab balik, ittaqillah. Tapi isteri ni bagus tuan-tuan. Dia kesian tengok suami dia layankan jugalah. Tapi saya pesankan tu, tuan-tuan, pasal kita semua orang nak haji mabrur. Ni yang Nabi SAW sebut, Raja'a kayaumin waladat suhu ummu. Dia balik seperti mana dia hari dia dilahirkan oleh ibu. Sebab itu saya pesankan tadi, akhlak. Sebab apa saya kata akhlak tadi? Dalam ayat ni semuanya berkait akhlak. Dalam ayat ni, tiga-tiga ni semua berkait dengan akhlak. Satu tadi rafas,
Yang itu saya tak nak urai panjang, tuan-tuan pun dah tahu. Yang kedua, fusuk. Yang ini saya ingat kalau macam Tuan Haji yang dah pergi, dia tak fusuk. Dia bukan tak fusuk, dia bertenang. Ini yang first time pergi ni yang aku tak peduli. Aku nak jadi pun, aku mesti cium Hajar Aswad. Itu termasuk fusuk bang. Tuan-tuan buka kitab tafsir, bagaimana ulama tafsir mentafsirkan perkataan fusuk dalam ayat tadi. Antara tafsiran para ulama dia kata termasuk fusuk bila dia menolak-nolak semasa di Kaabah. Orang hari ni sibuk nak cium Kaabah, sibuk nak cium Hajar Aswad. Orang tolak sana, seligi orang ni. Tuan-tuan, itu termasuk fasik. Dan para ulama kata kalau siapa yang buat fasik, bermakna dia telah melanggar satu kelayakan haji. Sebab itu dia bertenang. Boleh cium-cium, tak boleh sudah. Saya ada jemaah kena dam sebab pegang Kaabah, tak pasal. Tengah tahu tak? Saya kata macam mana Ji? Tak tahu Ustaz, tiba-tiba dibawa ke situ. Benda kalau Allah nak bagi, dia pun kata saya dah sampai situ, pun nak buat lagi kita. Kan? Itu kadang-kadang tak payah kita nak rempuk, tapi kita suka ikut layan buat-buat tu. Kan? Kita pula geng-geng India, Bangladesh nak kena ni, dia tak tahu ni hang tuah. Dia pun hang tuah, bawa tenang. Wahai hang tuah sekalian. Ya, so saya kata, ni benda yang paling banyak orang fail. Fusuk. Termasuk juga fusuk di Mina. Arafah boleh tarik di Mina. Oh, tak boleh handle. 3 hari kita di Mina, dia akan berebutkan tandas. Pak, tuan-tuan, saya cakap hari ni, tuan-tuan tunggu ni, lagi lebih kurang sebulan lebih. Betul atau tidak apa saya cakap? Di Mina habis, hilang akhlak. Pasal masing-masing nak jaga kepentingan masing-masing. Semua nak terberak belaka. Apa benda mandi ni woi? Orang lain nak berak lah. Itu pun satu hal yang mandi pun. Masalahnya yang kita ni bahal. Dang, terperanjat kawan tu. Tuan-tuan, elok tak keluar-keluar tahi daripada tadi. Terus. Saya nak sebut begitulah teruknya. Ini tak semua berlaku. Orang fasik ni benda yang paling mudah berlaku sepanjang musim haji. Tuan-tuan, tenang. Saya kata kita nak bergerak, kita semua, sebab tu betul orang kata haji ni ibarat kita berada di mahsyar. Kita bergerak satu stesen ke satu stesen. Semua nak melepas diri. Tu belum nanti tuan-tuan keluar, mula-mula dah ambil pasport, kita akan pergi ke muasasah punya kemah. Itu dah tak kira dah. Dia tak kira orang Petronas, dia tak kira KLCC, dia tak kira kerja kat mana dah. Dia pasal lepas dia punya dulu. Dia hulur pasport kot sini, tak lepas. Kot sini pula. Ji, buat tenang. Dia tak boleh tak. Tapi memang ada orang yang tuan-tuan dia macam itu pun dia diam. Dia duduk pandang ni. Orang lain punya pasport masuk dulu. Pasal apa? Tu tuan-tuan ni. Senang dia nak dapat haji mabrur. Itu saya kata tadi, tuan-tuan set. Aim your goal. Betul tak? Bunyi putih maknanya kita target sini, kita punya goal nak pergi mana. Tuan target sini. Semua pada tangan tuan-tuan. Saya kata tadi, kita kumpul duduk sini. Tak panggil-panggil. Grup tu dah panggil. Grup tu panggil. Ni sudah mencabar Mina ni. Ni bila nak panggil kami ni kata dia, bawa tenang. Dia dah mula hangin. Tak suruh. Tunggu. Tuan-tuan tengoklah nanti. Mungkin tuan-tuan tidak berjaya. Ingat, satu persatu dia akan pergi stage by stage. Tabung haji dulu, berjaya. Masuk sampai ke airport. Saya kalau yang khusus kita gitu kan, kita sebut kan, satu persatu kita bawa. Tabung haji berjaya tak? Berjaya.